اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallah
كان توابا أستغفر الله إن الله 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 كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Al-Jumu'ah. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 11 ayat. Dinamakan surah Al-Jumu'ah, yakni hari Jumaat, kerana pada ayat ke-9 Allah Ta'ala perintahkan umat Islam segera ke tempat sembahyang Jumaat, sebaik-baik sahaja mendengar seruan azan, serta meninggalkan kerja masing-masing seperti berjual beli dan kerja-kerja lain untuk pergi ke masjid mendengar khutbah dan mengerjakan solat Jumaat yang termaklum. Setelah selesai sembahyang, mereka digalakkan meneruskan usahanya mencari rezeki sambil mengingati Allah sebanyak-banyak dalam segala keadaan. Intisari kandungannya, pada awal surah ini Allah Ta'ala menerangkan limpah kurnianya yang merupakan sebesar-besar nikmat dan sebesar-besar rahmat yang diberikan kepada bangsa Arab secara khusus dan bangsa-bangsa yang lain secara umum, sehingga mereka menjadi umat Islam dengan mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin mereka ke jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sudah sewajibnya mereka bersyukur akan nikmat dan rahmatnya itu. Mengenai penolakan kaum Yahudi terhadap Islam, Allah Ta'ala menegaskan, Nabi Muhammad yang diutuskan kepada umat manusia seluruhnya itu telah pun diterangkan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat. Tetapi orang-orang Yahudi tidak akan mempercayainya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang ditanggungkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan
hukum kitab Taurat. Kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungan dan tugas itu. Samalah seperti Kaldai yang memikul bendera kitab-kitab besar. Sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Walladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang menguasai sekalian alam. Yang Maha Suci, yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Dialah Allah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin, yang tidak tahu membaca dan menulis, seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka dari i'tikad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah yakni Al-Quran dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Dan juga telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lain, kepada orang-orang yang lain dari mereka yang masih belum datang lagi dan tetap akan datang, menghubungi mereka. Dan ingatlah, Allah jualah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia seluruhnya itu yang menjadi rahmat adalah limpah kurnia Allah, diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Surah yang kita akan tafsirkan pada malam ini dinamakan surah Al-Jumu'ah. Surah ini ialah surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah di kota Madinah Al-Munawwarah. Mengandungi 11 ayat. Dinamakan dengan nama suratul Al-Jumu'ah kerana di dalamnya terkandung perintah Allah supaya menyahut panggilan untuk menunaikan solat Jumaat. Iaitu pada firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Al-ayah. Kalau kita melihat hubungan surah Al-Jumu'ah dengan surah As-Saff melalui 4 keadaan. Yang pertama, kalau sekiranya kita lihat dan surah As-Saff yang telah kita tafsirkan sebelum ini, ini surah yang ke-61. Disebut tentang keadaan kaum Nabi Musa. Disebut keadaan Nabi Musa beserta kaumnya. Dan bagaimana idza ataupun kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Allah Musa AS. Maka dalam surah ini pula disebut keadaan Rasulullah dengan umatnya sebagai kemuliaan kepada umatnya, bagi membezakan antara umat Muhammad yang mulia dengan umat Nabi Musa yang derhaka. Dan yang kedua, kalau dalam surah As-Saff
Nabi Isa memberitahu akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku membawa khabar gembira dengan kedatangan Rasul akhir zaman bernama Ahmad. Maka dalam surah Al-Jumu'ah disebut tentang Nabi Muhammad ini dan segala sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam surah As-Saff ditutup dengan perintah supaya berjihad. Perintah supaya membantu agama Allah. Dan dinamakan ia sebagai perniagaan yang berjaya. Dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang menguntungkan. Tunjikum min azabin alim. Yang menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Maka dalam surah Al-Jumu'ah disebut di antara perniagaan yang menguntungkan di dunia ialah melaksanakan solat Jumaat. Allah menyebut tentang kemuliaan solat Jumaat ini bagaimana ia adalah sebaik-baik perniagaan di dunia. Bila dipanggil orang beriman supaya menunaikan Jumaat, wa dzarul bai', tinggalkan segala jual beli. Ia adalah amalan yang paling mulia kalau kamu tahu. Kerana apa? Kerana hari Jumaat itu, pelaksanaan solat Jumaat itulah perniagaan yang sebenar. Yang menguntungkan kamu. Yang ini keberkatannya. Yang keempat, kalau kita lihat dalam surah Saf, diperintahkan orang beriman supaya berada dalam saf, dalam perjuangannya. Dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Maka dalam surah ini Allah menyebut tentang solat Jumaat yang memang menjadi kewajiban orang beriman. Solat berjemaah dalam keadaan dalam saf. Kerana solat-solat yang lain tidak wajib berjemaah. Solat-solat lain tidak wajib berjemaah. Solat zuhur tak wajib jemaah. Sunat muakkadah. Tapi solat Jumaat wajib berjemaah. Tidak sah dilakukan seorang diri. Maka gambaran solat Jumaat itu adalah gambaran umat Islam berada dalam keadaan saf. Kalau disebut solat berjemaah, maka disebut dalam saf. Jadi kalau surah As-Saff menyebut Allah suka orang beriman yang berjuang dalam saf. Maka sebagai latihannya ialah solat Jumaat. Di mana umat Islam diajar berada dalam saf. Maka ini hubungan di antara surah As-Saff dengan surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 yang kita bacakan ini. Kandungan surah ini, oleh kerana surah ini ialah surah Madaniyah, maka surah Madaniyah mengandungi hukum hakam. Maka Allah menjelaskan di antara hukum hakamnya tentang solat Jumaat yang difardukan kepada orang beriman. Sebagai ganti kepada solat zuhur. Artinya bila sudah diadakan solat Jumaat, tak perlu lagi solat zuhur. Dia menggantikannya. Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membersihkan dan menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Dan menyebut segala kesempurnaan sifat Allah. Yang dipersaksikan oleh seluruh makhluknya. Dengan firman-Nya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Telah bertasbih kepada Allah Ta'ala apa sahaja yang di langit dan di bumi. Bagaimana Allah kata, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih kepada Allah segala makhluknya di langit dan di bumi. Yang menyaksikan kekuasaan Allah, kesucian Allah, keperkasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Allah memulakan dengan menyebut segala sifat kesempurnaannya. Kemudian Allah menyebut tentang sifat Nabi yang diutuskan. Bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan sebagai rahmat Allah Ta'ala yang dihadiahkan kepada umat ini. Di sebalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pandai membaca dan menulis, yang disebut sebagai ummiyin, namun Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana Rasul ini membacakan ayat-ayat Allah kepada umat manusia. Untuk menunjukkan Rasulullah ini pilihan Allah dan menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pandai membaca dan menulis, barangkali mereka akan tuhmah Nabi menulisnya. Nabi yang merekanya. Maka Rasulullah SAW dikenali oleh masyarakat Arab. Ketika itu tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Tapi Allah memberikan kepandaian ini sebagai satu pilihan Allah
dan bagi menunjukkan Al-Quran itu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surah ini juga menceritakan bahawa pengutusan Rasulullah bukan sekadar kepada umatnya waktu itu dan kepada umat-umat yang berikutnya, yang akan datang, yang mendatang dan seterusnya sehingga hari kiamat. Dengan bahasa mudah, pengutusan Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang watak orang-orang Yahudi yang mengabaikan kitab Taurat, kandungannya. Dan Allah menyamakan Yahudi ini seperti Kaldai yang memikul berpeti-peti kitab di atas belakangnya dan keadaan kitab itu tak beri manfaat padanya. Tak beri faedah, gambarannya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Yahudi ini umat yang berbohong. Dalam semua dakwaannya terkenal dengan umat yang mereka sejarah. Kalau mereka boleh ubah Taurat dan menggantikannya kepada kitab Talmud, apatah lagi dengan sejarah manusia. Sebagaimana usaha mereka untuk mengubah sejarah Palestin, supaya masyarakat dunia melihat Palestin ialah bumi mereka. Walaupun mereka maklum apa yang telah mereka lakukan dengan penghijrahan mereka daripada Eropah ke bumi Palestin pada tahun 47, sehingga mereka menegakkan negara haram Israel di bawah naungan dan restu daripada British yang menawan sebahagian besar kerajaan Uthmaniyah ketika itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Yahudi ini berbohong dalam banyak pembohongan, antaranya mereka mendakwa mereka lah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Maka Allah memerintahkan umat Islam mencabar mereka untuk melakukan mubahalah. Mubahalah yakni bersumpah laknat. Kalau mereka berbohong, mereka akan dilaknat oleh Allah. Ini panggil mubahalah. Itu dipanggil isteri mereka, dipanggil anak-anak mereka, berada di padang yang luas, bersama dengan orang beriman, kemudian berdoa kepada Allah. Siapa yang berbohong di kalangan kita, maka binasakannya. Nescaya mereka takut bermubahalah. Sebagaimana cabaran yang dibuat pada zaman Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan dalam surah ini penutupnya, perintah menunaikan solat Jumaat dan kewajiban menghadirinya. Dan terbatas segala jual beli sebaik sahaja azan dikumandangkan dan imam berada di atas mimbar. Bila diazankan dan mimbar ataupun imam sudah berada di atas mimbar dengan maksud imam memulakan khutbah, maka segala bentuk jual beli diharamkan. Tidak dibenarkan, menjadi fasik. Dan Allah Ta'ala mengharuskan umat Islam sebaik sahaja selesai menunaikan solat Jumaat untuk mencari rezeki. Cari rezeki tak ada masalah. Di samping Allah mengingatkan orang beriman, ketika mana mencari rezeki, jangan pernah lupa menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Kerana ia menjadi satu resepi kekuatan dan semangat umat Islam dalam mencari rezeki. Dan keberkatan rezeki itu sendiri. Kita sebab cari rezeki ni, dia ada sampai satu tahap kita jadi takut. Ada sampai satu tahap kita jadi putus asa. Ada sampai satu tahap kita jadi lemah. Ada sampai satu tahap kita jadi sombong. Ada sampai satu tahap kita jadi penakut dan sebagainya, macam-macam. Maka resepi Allah ajar pada kita dalam mencari rezeki selalu ingat Allah. Sebut nama Allah banyak-banyak. Ketika kita untung, kita tak sombong. Ketika kita lemah, kita tak putus asa. Kita tahu kelapangan rezeki Allah Ta'ala. Dan bila kita dapat, maka dia menjadi berkat. Kerana kita mendapatnya dengan menyebut nama Allah. Begitu panduan Allah Ta'ala pada orang beriman. Sebab bila kita cari rezeki ni, dia ada proses. Umpama tuan-tuan nak ngaikan, bukan letak tu ikan makan, dia ada proses. Dan tempoh itu zikir. Kita buka kedai, bukan terus pelanggan datang, ada prosesnya. Datang, senyap-senyap. Maka berzikir pada ruang-ruang masa tersebut. Apa pun bentuk, kita tanam pokok. Bukan tanam pokok terus berbuah. Maka sepanjang kita tanam pokok-pokok ini, maka berzikir. Sampailah dia berbuah. Demikian dalam proses pencarian rezeki, jangan pernah lupa Allah Ta'ala. Ada seorang tabi'in terkenal, bernama Ali bin Abdullah bin Abbas. Anak kepada Abdullah bin Abbas.
Namanya Ali bin Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in. Dia punyai ladang kurma yang luas. Maka dia masuk setiap ladang kurma, dia sembahyang di setiap batang pokok 2 rakaat. Begitu cara setiap hari dia ke kebun. Kebun kurma dia. Kan saya sebut dalam proses cari rezeki, kita ada proses menunggu. Itu proses biasa, kita menunggu. Sebelum terhasil rezeki, baik tanam pokok, baik berburu, baik berniaga, proses menunggu ada. Apa yang dibuat oleh Ali? Dia pergi, dia solat dulu, 2 rakaat. Setiap batang kurma itu dia pernah solat. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dan kitab Siyar A'lam An-Nubala. Kisah tabi'in yang mulia Ali bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan demikian juga diceritakan Junaid Al-Baghdadi. Dia berniaga di pasar dan dia masuk ke kedainya di pasar untuk ditunaikan solat dan menyebut nama Allah. Dia berkata ini tempat ramai orang lalai. Ketika cari rezeki ni tempat ramai orang lalai. Ramai orang menipu. Ramai orang macam cuba bebaskan diri dari agama bila melakukan perniagaan. Orang beriman tidak begitu. Kerana seorang mengingati Allah dalam keadaan paling sibuk, pahalanya lebih besar. Dalam keadaan yang biasanya manusia lalai. Kita tuan-tuan bila bekerja, kita lalai sebut nama Allah. Lalai. Sebab sibuk ni. Tiba-tiba kita boleh menyebut nama Allah. Maka pahalanya lebih besar. Berbanding keadaan biasa ni. Keadaan biasa ni, biasalah kita sebut nama Allah. Ni kadang berniaga, sibuk-sibuk. Tengah kemas pinggan mangkuk, tengah tunggu pelanggan, tiba kita boleh berzikir. Maka ini satu rahmat Allah beri pada kita. Dan pahala yang besar. Lagi kita berada dalam keadaan sibuk, lalu kita ingat Allah, pahalanya lagi besar. Sebab kebiasaan waktu dalam sibuk, orang tak ingat Allah. Kalau kita duduk galik sana, galik sini. Sibuk sana, sibuk sini. Maka bukan kata zikirnya, sembahyang pun kadang tak ingat. Sibuk sangat berniaga. Dah terbabas solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Kadang-kadang. Setengah mereka. Tapi bila orang beriman yang dipelihara oleh Allah, kesibukannya tak pernah menjadikan dia lupa ingat Allah. Dan ini Allah sebut dalam Quran. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Mereka lah lelaki-lelaki yang sebenar yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan mereka, jual beli mereka daripada ingat Allah. Dan menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Pertama Allah sebut zikrillah. Tak pernah lupa ingat Allah Ta'ala. Ini lelaki yang sebenar. Yang masuk dalam dunia perniagaan dengan kejantanan yang asli. Maksudnya betul-betul pejuang. Pejuang, bila dia masuk, dia tak pernah lupa nama Allah. Ini pejuang. Bukannya pemburu dunia. Ini dia pejuang yang menjaga agama Allah dan amanah Allah. Dan ini kandungannya. Kelebihan surah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya daripada Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Jumaah pada hari Jumaat bersamaan dengan surah Al-Munafiqin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila solat Jumaat antara surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada rakaat pertama sesudah membaca Al-Fatihah ialah Rasulullah membaca surah Al-Jumu'ah. Kemudian pada rakaat kedua selepas membaca Fatihah Nabi baca surah Al-Munafiqun. Kedua-dua surah ini mengandungi 11 ayat. Nabi baca surah ini. Walaupun kita jarang tengok biasa hari Jumaat dibaca surah ikut dang lah. Dia ada 2 surah ataupun ada 4 surah sunat dibaca waktu salat Jumaat dengan pasangannya. Yang pertama Al-Jumu'ah dengan Munafiqun. Yang kedua ialah surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah. Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadisul ghashiyah. Sebagaimana juga dibaca pada hari raya. Ini antara surah-surah yang disunatkan baca pada solat Jumaat. Dan di antara penafsirannya, tadi kita dah sebut tentang isi kandungannya dan kelebihannya dan hubung kaitnya dengan surah sebelum ini. Tafsir dan keterangannya. Allah berfirman, Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Telah memuji Allah Ta'ala. Menyucikan dan memuji Allah Ta'ala seluruh makhluknya. Sama ada makhluk yang boleh bercakap atau makhluk yang tak boleh bercakap. Semua makhluk Allah ini, mereka memuji Allah dan bertasbih pada Allah. Wa imma makhluk yang kita dengar suaranya.
yang bernama manusia, yang bernama malaikat, yang bernama jin, yang bernama binatang. Sebagaimana kita sebut tentang bunyi kata itu tasbih, bunyi burung itu tasbih, bunyi seluruh makhluk itu tasbih. Dan termasuklah yang kita tak dengar suara yang berupa pepohon, batu batan. Kita tak dengar suara dia. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Bagaimana tanaman ini, batu batang ini bertasbih kepada Allah. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW meletakkan pelepah kurma di atas kubur dua orang yang diseksa. Seorang kerana suka mengumpat, mengadu domba. Seorang lagi kencingnya tak basuh dengan suci. Lalu kata Rasulullah SAW, akan diringankan azabnya selagi mana dahan ini tidak kering kerana dia berzikir pada Allah. Ini tanpa suara. Dan termasuk juga batu batan, dia berzikir pada Allah. Sebagaimana kisah Nabi Allah Daud AS, gunung ganang turut berzikir bersama Nabi Daud. Bukan disebut di akhir zaman, hadis akhir zaman. Bila Rasulullah menyatakan orang beriman akan membunuh orang-orang Yahudi yang jahat. Sehingga mereka bersembunyi di sebalik pokok dan batu. Lalu pokok dan batu berkata, wahai Muslim, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, belakangku ada Yahudi, bunuh. Batu bercakap dan pokok bercakap. Kalau sekarang kita tak dengar. Semua makhluk ini bertasbih pada Allah. Pokok bertasbih, gunung ganang bertasbih, langit bertasbih, pasir dan debu bertasbih, semua bertasbih. Batu-batu kerikil bertasbih kepada Allah SWT. Maka ini yang Allah sebut dalam Quran. Allah yang menciptakannya dan Allah tahu. Telah bertasbih seluruh di langit dan seluruh yang di bumi. Allah yang sifatnya, maka Allah menyebut sifatnya. Al-Malik, pemilik dan juga raja. Pemilik kepada langit, pemilik kepada bumi. Pemilik segala perbuatan dan segala takdirnya kepada hamba-hambanya. Al-Quddus, Kudus arti Tuhan yang suci daripada segala kekurangan. Kata Al-Quddus. Al-Malik ini pemilik kerajaan langit dan bumi, pemilik kepada seluruh takdir kepada hamba-hambanya yang menguruskan segala urusan-urusan hambanya. Manakala Al-Quddus iaitu Tuhan yang munazzah anin naqais wa an kulli ma yakhturu bil bal, iaitu Allah yang suci daripada segala kekurangan dan apa yang terlintas dalam akal kita kekurangan, tak ada. Allah Ta'ala itu kudus, suci. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sifat Allah Ta'ala yang ketiga. Ialah Al-Aziz, yakni yang kuat, yang perkasa, yang tidak dikalahkan oleh sesuatu pun. Allah itu Aziz, yang kemuncak kekuatannya tidak dikalahkan oleh sesuatu pun. Kemudian Allah menyebut Al-Hakim. Allah yang maha bijaksana. Al-Hakim kata ulama, maksudnya ialah Al-Mutqin fi tadbiri syu'uni khalqihi, Al-Hakim fi kulli syai'. Detail dalam segala urusan makhluknya. Detail dalam segala penciptaannya. Itu Hakim, bijaksana. Artinya kalau kita tengok seekor lalat, daripada kakinya, sesunguknya, kepaknya, cukup detail keciptaan Allah Ta'ala. Tuhan yang maha bijaksana. Setiap benda tu ada fungsi. Setiap benda tu ada fungsi. Kita nampak biasa nyamuk je. Kita tengok nyamuk, lihat satu persatu, maka maha suci Allah dengan segala kebijaksanaannya. Nyamuk ni tuan-tuan, kalau kita baca tentang nyamuk, kita duk nampak nyamuk dia pun gigit kita. So, nyamuk ni ada 4 jarum. Dia ada pisau bedah dia bedah dulu. Pertama, nyamuk bila pergi pada manusia, dia tak terus isap darah kita. Dia cek dulu darah kita. Okey tak okey? Dia cek. Kemudian dia ada pisau bedah dia. Buat sikit bedah. Kita tak perasan, tahu-tahu lempang nyamuk. Dia ada pisau bedah dia. Dan dimasukkan jarumnya untuk isap darah. Proses tadi luar biasa. Ada saintis dia ambil gambar. Tuan-tuan boleh tengok itu dia ambil. Tunjuk bagaimana pertukaran setiap jarum ataupun setiap kita katakan tempat di mana nyamuk cocok ambil darah kita. Dia boleh buat operation kita. Sekejap je operation dia. Sekejap. Tahu-tahu darah kita dia ambil. Dan dia pula nyamuk ni saya kata bukan dia terus ambil darah kita. Dia cek jenis darah. Dia cek. Dia tak bodoh-bodoh makan macam tu. Dia cek darah ni. Itu kita tengok dalam 4-5 orang, seorang je kena denggi. Yang lain tak kena. Dia cek darah ni. Tidak semua kena.
Artinya, Maha Suci Allah, itu kalau kita tengok nyamuk yang kita tak pernah peduli. Lalat juga begitu. Yang Rasulullah menyebut salah satu sayapnya ada obatnya, salah satunya ada racun. Kita tak tahu bila mana lalat tu jatuh, dia akan jatuh keadaan senggeng dan keadaan sebelah sayapnya. Maka disunatkan kita rendam dia. Biar kedua-dua sayapnya masuk dalam air untuk neutralisekan dia. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Idza waqa'adh dhuba fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Bila lalat itu jatuh dalam minuman seseorang, maka tenggelamkan lalat tersebut. Kerana pada satu sayapnya itu ada racun, satunya ada obat penawar. Bila buat tu, dia pun jadi neutral. Ini hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Yang menunjukkan keajaiban ciptaan Allah. Ada hikmah. Oleh sebab itu bila kita sebut perkataan Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, Al-Mutqin, yang detail, fi tadbiri syu'uni khalqihi, dan semua kejadian hamba-hamba makhluk-makhluknya dan hikmah kebijaksanaannya. Allah Ta'ala buat sesuatu dengan segala sifat bijaksana. Kenapa datang dulu guruk, datang dulu kilat, datang dulu angin sebelum datangnya hujan. Semua petanda-petanda supaya manusia mengambil siap siaga mereka sebelum turun hujan. Maka semuanya Allah tunjuk tanda-tanda yang berlaku. Kalau kita lihat apa pun berlaku kat dunia ini, Allah sertai dengan tanda-tandanya. Hatta kita sendiri nak mati ada tanda-tandanya. Tanda-tanda nak mati, mula datang penyakit, mula mengantuk dalam kuliah, nak mati dah tu. Mula kita rasa lemah badan, mula sekian. Dia ada tanda. Maka dengan tanda tadi, kita pun banyakkan amal kita. Kita banyakkan taubat kita. Semua ini tanda. Sebenarnya kisah Nabi Allah Yaqub AS yang berkata kepada malaikat pencabut nyawa, sekiranya kamu nak ambil nyawa aku, tolong beritahu aku. Tolong beritahu. Ini Nabi yang sudah baik segala amalannya. Maka dia pun nak tahu juga. Dia nak bersedia lebih lagi. Akhirnya sampai waktu malaikat maut datang. Nak cabut nyawanya. Lalu kata Nabi Yaqub, bukankah kamu telah berjanji untuk hantar kepadaku tanda-tanda? Lalu kata Israel, bukan kami sudah hantar tanda. Uban kamu di kepala. Lemah kamu sesudah kuat. Ini semua tanda kami. Sakit kamu sesudah sihat. Dah hantar tanda belaka dah. Cuma kita tak sedar tanda tu. Ni uban kat kepala kita, uban kat janggut, tanda mati. Tubuh kita yang lemah, tanda mati. Umur yang ketua, tanda mati. Kesihatan kita yang terjejas, tanda mati. Semua ni tanda mati. Bahkan dengan matinya orang sebaya dengan kita, itu tanda mati. Yang sebaya yang kita, tuan-tuan umur 40, sebaya yang tuan-tuan mati. Dan tuan-tuan umur 50, sebaya yang kita mati. Berarti itu tanda. Takkan kita tak sedar lagi giliran kita. Kalau kawan kita dah dipanggil, kemudian kita lah. Kalau seluruh keluarga kita dah dipanggil, malaikat maut dah masuk rumah kita, ambil satu persatu mak kita, ayah kita, abang kita, kelak kita. Ini satu benda yang maklum. Akhirnya rumah itu yang penuh dengan hilau ketawa, akhirnya tidak terdengar lagi satu suara pun. Semua hilang. Dan bertukar pemilik. Rumah yang asalnya meriah dengan suara anak-anak dan cucu. Akhirnya tak ada semua. Kosong rumah tu berpindah bilik. Orang lain pula. Demikian berulang ceritanya. Berulang sejarah dan zaman dan kurunnya. Kita semua tahu semua. Maka itu tanda. Apakah kita perlu lagi tanda lain? Untuk mengingatkan kita pada kematian. Semua kita ada tanda. Cuma orang yang bodoh saya tidak melihat itu tanda. Lalu merasakan dirinya, oh saya tak mati. Akhirnya datang mati yang mengejut dalam keadaan dia tidak bersedia apa-apa. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, serta memuji dan menyebut tentang seluruh makhluk Allah, memuji Allah Ta'ala. Huwallazi, dan dia Allah. Ba'asa fil ummiyin. Mengutuskan di kalangan orang-orang yang butuh huruf, yakni bangsa Arab. Kerana kebanyakan bangsa Arab, bermula di Mekah, apatah lagi yang badwinya, kesemua mereka kebanyakannya butuh huruf. Ada segelintir di kalangan mereka yang pandai membaca dan menulis. Allah jadikan bangsa Arab ini bukannya bangsa pandai menulis. Mereka menggunakan segala tanda-tanda alam sebagai satu ilmu pengetahuan mereka. Tiada buku yang dihasilkan. Melainkan beberapa mu'allaqat syair-syair yang ditulis oleh penyair yang hebat mereka. Rata-rata mereka tak pandai. Maka Allah hantar
Di kalangan mereka yang tak pandai ini seorang rasul yang pandai. Walaupun mempunyai sifat sama seperti mereka secara zahir tak pandai membaca dan menulis. Untuk satu hikmah yang telah kita sebutkan tadi. Untuk menunjukkan Al-Quran dari Allah. Untuk menunjukkan ini manusia pilihan Allah. Zahirnya tak pandai baca, tak pandai menulis itu kecacatan. Zahirnya begitu. Kalau hari ni kita sebut awak tak pandai menulis, tak pandai baca, orang kata, oh teruklah ni tak sekolah tu. Orang takkan nampak orang tak pandai baca, tak pandai menulis itu hebat. Orang tak nampak. Tetapi sifat itu bila datang kepada Rasulullah SAW, dia jadi hebat. Hebat kenapa? Kerana Al-Quran benar-benar wahyu yang diberikan pada Nabi SAW. Tanpa campur tangan Rasulullah. Tanpa campur tangan Rasulullah. Walau satu ayat. Kerana Rasulullah ini tidak pandai membaca dan menulis. Maka Allah berikan kepandaian kepadanya. Allah jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Membacakan dan menghafalnya. Dan mengingatinya. Maka ini di antara keistimewaan Nabi SAW. Kemudian kata Allah, yatlu alaihim. Rasul ini membaca ke atas mereka ayatnya. Lalu kata, habis kau tak pandai baca, macam mana dia baca? Tak tahu benda mudah. Bukankah kita ni ada satu pengetahuan namanya hafazan? Kita jumpa ada orang dia, kalau kita bagi manuskrip atau skrip, dia tak kerti baca. Tapi kalau kita dah ajar dia hafaz, maka dia ingat. Kata anak-anak kita, dia boleh sebut banyak perkataan. Sebab kita ajar dia. Secara talqin. Ajar. Tapi kalau kita bagi buku, boleh tak dia baca? Tak boleh baca. Tapi dia bercakap bahasa buku tu. Yang telah kita selalu bercakap dengan dia. Dia bercakap dengan mak dia, dia cakap dengan ayah dia. Tapi kalau kita bagi buku, dia tak kerti baca. Maka Nabi SAW, Allah berikan. Allah yang ajar. Sebagai disebut dalam hadis Nabi SAW. Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang mengajar aku. Dan itu antara hikmah Rasulullah diyatimkan. Untuk menunjukkan bukan ayah dia ajar. Tidak juga atuk dia ajar. Tetapi langsung daripada Allah SWT. Maka Rasulullah yang diberikan keistimewaan ini, yatlu alaihim, membacakan kepada masyarakat pertama tempat Nabi mulakan dakwah, yakni orang Arab. Ayatihi, iaitu firman Allah Ta'ala. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka daripada akidah yang sesat. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar kepada mereka segala hukum hakam Al-Qurannya. Wal hikmah, dan segala kebijaksanaannya. Perkataan hikmah, kata ulama sudah menyebut Al-Quran ialah syariat. Dan apa yang difahami daripada Al-Quran. Contoh, dalam Quran sebut sembahyang. Macam mana pelaksanaannya? Maka Rasulullah pun tunjuk. Sunnah Rasulullah, hikmah dia, ataupun ilmu dalam pemahaman tafsir tersebut. Zakat, maka Rasulullah pun beritahu apa bentuk zakatnya. Maka ini al-hikmah. Kemudian kata Allah, wa in kanu, sedangkan mereka min qab, sebelum perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Yang dimaksudkan kesesatan yang nyata, yang pertama ialah syirik kepada Allah. Itu nyata. Kerana dengan jelas mereka memperbodohkan akal mereka dengan menyembah berhala-berhala yang mereka sebut sebagai Tuhan. Ini kebodohan yang paling jelas sekali. Bagaimana mereka boleh meletakkan batu yang tidak berkuasa lalu dikatakan Tuhan? Ini bodoh peringkat atas. Yang tidak mungkin diterima oleh akal. Dia angkat batu batan yang mereka bina, yang mereka ukir, yang mereka lukis, yang mereka buat, yang mereka beli, yang mereka jual. Letak satu tempat yang tak bergerak, yang tidak mendengar, yang tidak melihat, tidak beri manfaat, tidak beri mudarat. Mereka maklum benda itu semua. Ia berhala. Maka ini sesat yang amat nyata. Tak boleh diterima kesesatan tersebut. Contoh kita kalau sebut bodoh ni, dia ada peringkat bodoh. Ada kebodohan yang kita tak akan terima. Kebodohan. Anak-anak kita, kita tahu lah ada benda dia tak tahu. Tapi ada benda sepatut dia tahu. Tahu dia tahu. Tiba-tiba dia buat benda yang kita kata tak masuk akal. Menunjukkan kebodohan, kita akan marah. Ini sesat sangat ni macam ni. Misalnya. Maka tidak ada yang lebih bodoh dan sesat daripada menyembah berhala. Menganggap selain dari Allah itu Tuhan atau sekutu. Maka Nabi yang diutuskan ini membetulkan benda itu. Betul yang paling teruk sekali dulu. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa akharina minhum, dan umat selepas itu selain daripada bangsa Arab. Artinya, dia setiap dakwah dia ada tempat mula dia. Contoh kalau kita bisnes pun sama.
Mula tuan-tuan bisnes dia ada tempat mulanya, barulah dia ada cawangan satu dunia. Akhirnya makanan tu dimakan oleh seluruh dunia. Itu makanan. Belum tentu khasiatnya. Tapi bila dia bagus, dia dianggap diterima, dia buka cawangan dia kat mana? Satu negara, lalu berkembang. Jadi berapa? 36,000 cawangan dia. 40,000 cawangan dia. Maka dakwah ini mulanya di kota Mekah. Bukan bermakna dakwah ini untuk orang Arab. Kalau saya kata kalau seorang peniaga yang berjaya, tidak mungkin dia buat satu produk hanya untuk orang negara dia. Tak mungkin. Kalau peniaga ni berjaya, apakah dia cuma buat produk untuk negara tu je? Tak, dia akan buka cawangan seluruh dunia. Semua dunia melihat bagusnya produk ni. Bagus produk ni. Baik pakaian ke, baik makanan ke, baik alat soleknya. Dia akan ada franchise seluruh dunia. Kerana ini produk baik, bagus. Obat, kalau obat tu baik. Walaupun asal daripada Turki sebagai contoh. Dia akan merebak seluruh dunia kan ini obat baik. Apatah lagi agama yang baik. Agama. Tapi setiap benda dia memang ada tempat mula dia. Bukan bermaksud oh ini agama orang Arab. Bukan. Sebenarnya saya kata kalau saya contohkan semua makanan-makanan terkenal, produk terkenal. Orang tak akan kata oh ini produk untuk orang mereka je. Ini untuk orang Britain. Tak. Dia benda yang sesuai untuk semua. Okay, buat satu kopi. Oh ni kopi semua sesuai. Buat satu saya kata produk pakaian. Kasut semua sesuai. Pakai kasut ni semua satu dunia sesuai. Laki, perempuan, produk yang sama. Itu benda dunia. Apa lagi benda agama yang mulia? Islam, Allah turunkan untuk semua. Tapi permulaannya di kota Mekah. Bagi membina manhaj dia, bagi menunjukkan contoh dan buktinya, berjaya di kota Mekah, berjaya di semenanjung tanah Arab, maka itulah nilai kejayaan untuk tempat lain. Asas kejayaan. Apa tadi kita dah sebut? Hikmah. Kenapa Allah mulakan Islam ini daripada bangsa Arab? Kenapa Allah mulakan? Allah tak mulakan kat Rom, kat Parsi. Kerana Rom, Parsi, negara yang sudah punya tamadun. Pasti dikata ia diambil daripada orang tu orang ni. Negara yang sudah ada ramai pakar-pakar penulis-penulisnya dan sebagainya. Datang di Mekah, tempat orang tak pernah usik. Tempat tak pernah ada satu tamadun. Terpinggir sampai Rom pun tak nak jajah Mekah sebab tak ada apa. Parsi pun tak nak jajah sebab tak ada apa. Tak ada apa. Maka di tempat ini, lalu muncullah kemuliaan. Muncullah kejayaan. Mekah, Madinah diubah. Bangsa Arab yang terkenal dengan bangsa yang keras, yang bergaduh, yang kuat suku sakat dan kuat kabilahnya, akhirnya didamaikan. Bangsa Arab yang kabilah banyak ni, Aus, Khazraj, golongan Quraisy, Muhajirin, suku Ghatafan, suku Bani Sa'ad, suku itu, suku ini, akhirnya disatukan dengan ukhuwah yang hebat. Untuk menunjukkan ini dia acuan kejayaan Islam. Maka dia dengan mudah acuan ini disebarkan tempat lain. Kalau Arab yang keras tu boleh dididik, dibentuk. Yang suka perang, beratus tahun perang. Hatta isu kecil pun dia perang. Apatah lagi dalam perkara umat-umat yang lain yang ternyata mereka Allah ciptakan lebih baik, lebih lembut. Maka dengan mudah berjaya. Maka ini hikmahnya. Kemudian kata Allah, wa akharina minhum, dan umat yang datang selepas mereka itu, lamma yalhaqu bihim, atau yang belum datang lagi. Yang ada lepas tu, atau yang belum datang di kalangan kita ni, kita yang belum datang, akhir kita pun datang. Maka agama ini ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan untuk umat di negara Arab itu, ummiyin, dan yang ada pada zaman itu dan yang belum datang termasuk zaman kita. Ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Sebab tu kalau kita kata, kat mana syariat Islam bersifat Arab? Kat mana? Kat mana bersifat Arab ni? Okey, kita pun kata bahasanya. Siapa kata bahasanya bersifat Arab? Bahasanya bersifat alamiah, universal. Kalau kita lihat orang kafir cuba jadikan Inggeris sebagai bahasa universal. Demikian juga Jepun, Itali, menjadikan bahasa universal. Untuk menjadikan ia sebagai bahasa ilmu, bahasa tamadun, bahasa kekuatan. Mereka tak lagi menisbahkan bahasa itu sebagai Italinya, tapi sebagai satu bentuk bahasa moden atau bahasa tamadun. Kita belajar bahasa Inggeris. Inggeris jajah, jadikan seluruh penduduk ni bercakap Inggeris. Bukan dia nak suruh kita jadi orang Inggeris. Tapi dia nak tahu inilah tamadun datang daripada sini. Kecerdikan sampai hari ni kita duk fikir, cakap Inggeris mesti orang pandai. Dibina bentuk tamadun tu, naratif itu.
Maka bahasa Arab ini bukan Arabnya nak tunjuk. Inilah bahasa yang mengubah manusia. Inilah bahasa yang telah membina tamadun rohani dan jasmani. Inilah bahasa yang merupakan bahasa ibadat. Dia bukan bahasa bangsa, bahasa ibadat. Kerana itu bila kita belajar bahasa Arab, bukan kerana orang Arab, tapi kerana ibadat. Bila orang memeluk Islam, maka cenderung untuk belajar bahasa Arab, kerana ini bahasa ibadat. Yang dengannya Al-Quran diturunkan. Dan ia bahasa syurga. Kita tak kata ini bahasa Arab dengan maksud bangsa Arab. Tapi kerana kemuliaan bahasa ini. Maka sebab itu kita belajar bahasa ni. Kita bercakap, kita tulis dan sebagainya. Ia bahasa syurga. Ialah bahasa ibadat. Ia bahasa pahala. Bila kita bertuturnya dapat pahalanya. Dengan kalimah-kalimah yang mulia. Kita sebut Masya Allah, dah dapat pahala. Assalamualaikum, dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Yang akhirnya menjadi pertuturan biasa bagi orang Islam. Kalimah-kalimah. Yang zahir Arab, tapi ia ibadat. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Wahuwal azizul hakim. Dan Allah dengan perutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan kebenaran dan agama Allah. Tuhan yang disuruh manusia beriman dengannya ialah Tuhan yang perkasa. Yang tidak dikalahkan oleh sesuatu. Dan Tuhan yang maha bijaksana. Yang dimaksudkan maha bijaksana dalam segala syariatnya. Dan bijaksana yang mengatur, yang menyusun setiap syariatnya kepada manusia. Untuk Nabi ini menyampaikannya pada manusia. Yang bijaksana dalam memilih Nabi SAW menjadi Rasul yang terakhirnya. Dan memilih para sahabat yang merupakan kemuliaannya. Maka ini maha suci Allah dengan segala kebijaksanaannya. Kemudian Allah menyebut, segala yang berlaku itu, iaitu perutusan Rasulnya. Dan fungsi peranan yang dimain oleh Rasul, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah dzalika fadlullah, ini kurnia Allah. Siapa yang beriman kepada Rasul. Siapa yang telah mengubah dirinya dengan mengikuti kebenaran. Semua yang didapat itulah kurnia Allah. Yang kata dia punya. Oh, saya jadi baik. Kurniaan Allah. Allah yang mengurniakan kita kebenaran ini, Islam ini. Allah yang mengurniakan kepada kita syariat yang mulia ini. Ini semua kurnia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Allah akan beri pada siapa dia kehendaki. Tuan bukan cerita orang baik Tuhan beri hidayah, jahat tak bagi. Allah bila beri hidayah, satu kurniaan dan Allah boleh pilih siapa pun. Akhirnya Allah boleh pilih daripada asal keturunan jahat menjadi orang baik. Bagaimana Allah pilih Ikrimah bin Abi Jahal? Sebagaimana Allah Ta'ala juga boleh menyesatkan daripada asal keturunan baik menjadi jahat. Sebagaimana kisah anak Nabi Nuh. Pilihan ini kurniaan Allah. Supaya kita tahu bahawa hidayah ini bukanlah milik secara keturunan. Tidak. Ia kurniaan Allah. Bukan sebab kita ni orang baik, anak-anak kita pun baik. Tak, ini kurniaan Allah. Supaya kita sentiasa melihat, ia kurniaan Allah bukan kerana kita. Sebab saya baik, anak saya mesti jadi baik. Saya ahli ta'at, anak saya pun ahli ta'at. Tidak begitu. Allah kata, yu'tihi man yasha'. Allah berikan kurniaan ini, keistimewaan ini pada siapa yang dikehendaki. Sama ada kurniaan dalam memilih Nabi SAW. Dan memilih sahabat yang mendukung perjuangan Nabi SAW. Dalam memilih umat hamba-hambanya untuk beriman dan mengikutinya sehingga hari akhirat. Ini semua pilihan Allah, keistimewaan yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Wallahu zul fadlil azim. Dan adalah Allah itu empunya segala kurniaan yang agung ini. Sebab itu tuan-tuan, kita minta hidayah ni daripada Allah. Kita minta segala nikmat dunia akhirat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah lah empunya segala kurniaan ini. Di sebalik kita usaha, di sebalik kita ikhtiar, di sebalik kita menggunakan segala asbab-asbab, ingat ini milik Allah. Maka cara manusia dalam berurusan dengan milik Allah, macam mana minta? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu ini milik orang tu orang ni, kita tahu jawapan atau solusi, nak minta. Ini milik dia belaka ni. Ni tanah ni milik dia, kereta milik dia, rumah milik dia. Dan kita nak, apa kita buat? Minta. Dan lihat apa peraturan dia nak beri pada kita. Awak nak ni, awak minta saya awak nak ni, maka peraturan ni buat macam ni. Peraturan macam ni. Maka kita pun, tu hak dia. Hak Allah. Sebab itu kata Allah, Allah itu pemilik semua. Dan Allah itu sifatnya pemurah.
Kita kalau sebut milik semua, kita pernah mesti kedekut sebab dia semua punya. Allah yang milik semua, Allah ini pemurah. Maka minta dengan Allah lah bagi. Kalau kita manusia, saya katakan, oh dia, ni semua dia punya. Kita pun nampak, ni mungkin kedekut ni, semua dia punya. Maka kita tengok orang tu milik banyak benda, kita makin nampak dia kedekut. Semua punya, ni punya, dia punya. Oh, ni memanglah payah dah ni. Tetapi Allah, dia punya semua dengan sifatnya pemurah. Maka mintalah dari Allah. Bermula daripada permintaan paling agung, mohon hidayah. Kerana tiada sesuatu pun benda yang boleh diukur nilai sama dengan hidayah. Pertama-tama tuan-tuan kita minta hidayah, besar hidayah. Tak guna kita minta kaya, minta jawatan, tiba tak dapat hidayah. Akhirnya mati sia-sia kita. Tidak mendapat keredaan Allah Ta'ala. Minta untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, hidayah Allah Ta'ala. Supaya kitalah yang menjadi orang yang mendirikan syariatnya, melaksanakan perintahnya, mentaati segala apa yang difirmankannya dan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.